Kita banyak-banyak kepada Allah. Malam ni dapat lagi kita berada dalam bilik ilmu. Mungkin malam ni malam terakhir lah sebelum puasa ni. Dia dalam puasa ni pakat-pakat bicara lah malam berapa patutnya. InsyaAllah kita cubalah. Dia cuba pastilah kitab mana kita nak belajar. Pakat-pakat bicara lah insyaAllah. Jadi malam ni kita tengok Baqaratul Amani ni. Muka surat 4. Jadi kita ambil kita ulas semula lebih kurang sikit. Tutup syarah dah. Jadi dalam syarah, dalam hukum syar'i yang melibatkan fardu, sunat, makruh, harus dan haram, 5 tu. Jadi pada minggu lepas ada sikit dia bagi ta'rif ataupun makna, iaitu makna wajib yang atau fardu. Makna fardu ialah adalah berdosa apabila kita meninggalkannya dan kita dapat pahala apabila kita mengerjakannya. Yang kedua minggu lepas juga iaitu perkara sunat. Perkara sunat ni ialah perkara yang dapat pahala kalau kita melakukannya atau mengerjakannya dan tidak berdosa apabila kita meninggalkannya. Itu jadi 2 pada minggu lepas. Jadi malam ni dan yang kedua perkara yang ditegahkan kita daripada tegah karahah atau tegah makruh, iaitu perkara yang dijanjikan dengan diberi pahala kerana poting kita daripadanya kerana Allah Ta'ala. Mana kalau kita tak buat, kita boleh pahala, itu makruh. Dan tiada berdosa dengan melakukannya. Mana kalau kita buat, tidak dosa, itu dinamakan makruh. Dan perkara yang dibiarkan itu ada juga Tuhan biar. Ikut nak buat, tak si buat, itu makna dibiarkan. Nak buat tak apa, tak si buat tak apa, nama hukumnya harus pada syarak. Iaitu perkara yang tiada berdosa dengan membuatnya dan tiada berdosa dengan meninggalkannya. Itu harus. Dan tiada pahala padanya, buat atau buat tak ada pahala. Maka nyatalah bahawa hukum syarak itu 5 bagi yang dinamakan dia sekaliannya hukum-hukum taklifiyah. Dibicarakan dia sekaliannya pada ilmu usul fiqh. Tetapi setengah daripadanya yang wajib itu dibicarakan daripadanya di sini kerana menyatakan hukum ini ilmu pada syarak juga. Jadi hukum-hukum 5 tadi iaitu fardu, sunat, harus, makruh dan haram. Jadi 5 tu dia kata nak menyatakan hukum ini ilmu pada syarak juga, syarak ilmu saja dia kata. Dan perkara yang wajib itu amat banyak. Perkara yang dikatakan fardu itu banyak. Dibicarakan dia pada ilmu syarak. Setengah daripadanya arti daripada perkara yang ditutup sebagai tutup wujud atau wajib itu bahawa mengiktikadkan oleh tiap-tiap mukallaf dengan hatinya, erti membenarkan dan mengakui dengannya akan tiap-tiap satu daripadanya tambatan-tambatan iman. Jadi benda wajib yang kita kena buat ialah benda yang berkaitan dengan tambatan iman, benda yang ditutup sebagai fardu di dalam keimanan. Artinya perkara yang apabila mengerti seorang akan dia, jadi
perkara tamat tak iman bila kita derti daripada dan mengaku hati dengan dia, kalau hati itu benar dengan perkara tamat tak iman tu, nescaya kejap dah imannya, maka iman kita kau kejap, kau tidak boleh bergoyah, kau tidak boleh berubah. Yang mengandungkan dia sebagai kandung ijmal. Jadi iman hak kejap tu secara ijmal, secara seguguh, kata-kata keseluruhan. Bila sebut keimanan, keimanan hak ne tu, keimanan tu seguguh tu, kejap sungguh kita pegang. Iaitu percayakan Allah, percayakan Rasul, percayakan malaikat, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, dan percayakan untuk baik dan untuk jahat tu semata-mata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Oleh perhimpunan, maknanya dua kalimah tauhid. Jadi dua kalimah syahadah lah, sebab tu dia sebut dua kalimah syahadah, iaitu yang mengandungi kalimah tauhid dan kalimah Rasul. Kalimah tauhidnya ialah la ilaha illallah, kalimah Rasulnya Muhammadur Rasulullah. Tu nama dia kalimah tauhid, iaitu kalimah tauhid dia ada dua. Kalimah tauhid semata-mata disebut kalimah tauhid, dan kedua disebut kalimah Rasul. Gitu. Kalimah tauhidnya la ilaha illallah, kalimah Rasulnya Muhammadur Rasulullah. Kerana makna lapas Tuhan itu tupene. Nak raya Allah ni nama bagi Tuhan ni, hak tupene makna tepat. Segala sesuatu ni selain daripada zat, nak kepada Tuhan yang bernama zat tadi. Jadi zat adalah yang semata-mata tepat tupene. Artinya yang ditupai-kan dia pada apa-apa perkara. Bagi tiap-tiap yang lain daripada dirinya, diri Allah. Jadi pertamanya, tupai siapa dia? Makhluk lah. Lain pada Allah ke makhluk. Semua makhluk mesti nak tupai kepada Allah Ta'ala. Yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripada dirinya. Jadi zat Allah Ta'ala ni terkaya. Bila terkaya, dia tidak nak tupai kepada yang lain. Tu maknanya. Artinya yang tiada menupaikan yang lain. Maknanya dia tak tupai kepada hak lain. Malah hak lain tupai dia. Dan tiada terhenti atas yang lain pada apa-apa kelakuan. Lain pada Allah tak terhenti. Mana tak akan taksir, tak akan rehat, tak akan ada ketika taksir kepada zat dak. Setiap masa, setiap keadaan, setiap apa, mesti memerlukan zat. Maknanya perlu kepada tupai kepada zat. Tupai ni maknanya kita ni perlu. Lagu itulah. Sekali-kali dan tiada bila-bila masa dia tak ada, kita tak perlu tupai zat ni. Nampak dan tiada dibenarkan pada fikiran akal bahawa ada sesuatu yang terkaya daripada yang lainnya. Jadi akal kita cara mikir tak ada, kita mari tergambar lain pada zat ni kaya. Jadi yang kaya ni hanyalah semata-mata zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan yang lain daripadanya, daripada dirinya itu. Mana atas diri itu zat lah yang terkaya, maka lain pada zat itu hanyalah menupai di zat. Af'al dia kena nyata di zat. Sifat dia kena nyata di zat. Nama dia bergelar bagi zat. Makna semua tiga tu, asma, af'al, sifat, hanyalah menupai di zat. Begitu juga makhluk menupai di zat Allah Ta'ala. Tupainya dia berlaku. Makna perlu pada dia. Sebab
Apa perlu pada dia? Sebab zat ni terkaya. Apa makna terkaya? Kaya ni makna zat Tuhan tidak perlu kepada yang lain. Kenapa? Kerana dia zat. Dia zat. Zat ni satu, esa. Makna so dia je, zat je. Lain pada dia, tidak dinamakan zat, tetapi dinamakan sifat, dinamakan af'al, dinamakan asma', dinamakan, tiga tu lah. Dan dinamakan makhluk. Lagi tu. Hodok menupih, hodok nuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa. Melainkan zat. Melainkan zat tak sih tupai orang lain. Sebab zat ni boleh berdiri dengan sendiri, terkaya, jadi dia tak nak tupai orang lain. Dan itu benda yang ada sendiri-sendirinya, tiada bertakut pada sesuatu. Makna zat-zat ni ada kodim lagi. Tak ada siapa dia buat dia. Tak ada siapa dia jadikan dia. Dan dia tu tidak bermula dengan tak ada. So maknanya tiap-tiap satu daripadanya sesuatu. Yang tak dapat tiada daripadanya bersepakai dengan tiap-tiap satu daripadanya, daripada sebelah sifat. Jadi, daripada sifat 20 yang kita belajar tu, sifat yang menunjukkan kayanya ada sebelah. Ada sebelah sifat. Dia akan datang ada riwayat lah. Tapi kita sebut dulu lah. Sebelah sifat tu, pertamanya wujud, kedua kidai, ketiga baka, keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kelima qiyamuhu ta'ala binafsih. Kenanya apa dia? Kenanya sama. Ketujuhnya bahasa, kelapanya kalam, kesembilannya sami'an, kesepuluhnya basiran, kesebelahnya mutakalliman. Dari sebelah sifat inilah yang dipanggil ke sifat yang terkaya, menunjukkan kaya Allah Ta'ala. Dan iaitu perkara yang dipandai dengan akal, bergantung dan bersangkutan dengan zat. Dan sebelah itu iaitu perkara yang lagi akan datang, sebut nama-namanya. Jadi akan datang ada dalam kitab ni, dia akan royak lah. Jadi ni dia tak royak lagi. Cuma saat ni saya royak tu supaya kita bila temu nanti tidaklah rasa gopoh-gapoh, sebab kita dah tahu. Dan maha suci zat itu daripada lawannya. Jadi hak lawan pada hak sebut sebelah tadi tak berlaku pada zat Allah Ta'ala. Artinya tiada boleh ada lawan-lawan sifat yang sebelah ni. Itu padanya. Maknanya hak lawan tu bukan sifat Tuhan lah. Bukan sifat dia. Sifat tu mustahil. Dan boleh diperbuatkan mungkin dan meninggalkannya. Jadi Tuhan juga boleh buat, boleh tinggal buat makhluk ni. Ini adalah sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Artinya tiada mesti tiap-tiap satunya. Jadi artinya tak ada wajib bagi Tuhan untuk mengadakan makhluk. Bukanlah Tuhan wajib dia nak mengadakan makhluk, tidak. Hanyalah mengadakan makhluk ni mungkin saja bagi dia. Dia nak mengada pun boleh, tak sih pun boleh. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula bahawa ada sesuatu yang tupai bagi tiap-tiap yang lain, melainkan zat yang apabila difikirkan padanya nyatalah bersepakat ia. Artinya melainkan zat yang bersepakat dengan tiap-tiap satu daripadanya. Jadi hak tupai ni adalah atas zat belaka. Semua atas zat. Dan hak berkehendak kepada tupai ni zat tadi, dia kata 9 sifat
yang lagi akan datang. Jadi 9 sifat ni dipanggil ke sifat istiqor, iaitu sifat yang perlu kepada zat. Kerana apa? Kerana dia ni nak menyatakan zat. Kenapa dia sifat hak-hak 9 tu? Sifat yang dikatakan istiqor, memerlukan zat tadi. Jadi pertama, sifat tu ialah hayat. Kedua, ilmu. Ketiga, kudrat. Keempat, iradat. Kelima, wahdaniyah. Keenam, hayyan. Ketujuh, aliman. Kelapan, qadiran. Kesembilan, muridan. Jadi 9 sifat ni dinamakan sifat istiqor, iaitu sifat yang ada pada Tuhan yang diperlukan oleh setiap sesuatu ataupun makhluk kepadanya, kepada Allah. Sebab dia kaya tadi, maka 9 sifat adalah nak menyatakan keperluan selain daripada Allah kepada zatnya, zat Allah. Dia kata 9 sifat yang lagi akan datang sebutannya yang ada padanya. Dan maha suci daripada lawan-lawannya. Begitu juga. Hak lawan itu tak ada pada sifat-sifat dia. Hak mustahil itu tak ada pada Tuhan, pada diri Tuhan. Diketahui daripadanya cakapan ini, cakapan itu, bahawa terkaya itu, kelakuan bagi itu, tu peneh. Jadi, hak nak cara, nak wayaknya, bahawa Tuhan ni terkaya apa? Sebab ada yang menopang. Yang ada tupan ni. Dan bersatulah tupan ni dan yang terkaya itu. Jadi, dari Tuhan ni tepat tupan ni, dan juga dia ni kaya. Jadi hak tupan dia ni adalah makhluk. Ataupun hak tupan dia zat ni ialah sifat dia, apa dia dan asma dia. Dan tiada membenar akal bahawa ada tupan bagi tiap-tiap yang lain. Ada hak lain tu tak ada boleh kita nak tupan. Kita nak tupan makhluk ni tak boleh. Jadi hakikatnya tak boleh. Tapi zahir nampak lah anak tupan mak pak. Orang sesak tupan orang kaya. Nampak lah. Tetapi hakikatnya kita tupai itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluk. Yang tersebut itu melainkan satu. Jadi kita tupai itu saja. Apa dia? Zat. Kita tupai kepada zat semata-mata. Dua. Tiada yang lain. Bukan lain pada zat. Kerana jikalau berbilang-bilang, kalulah zat tu banyak, nescaya adalah yang lebih daripada satu itu, setengah daripada yang lain yang menopang. Jadi, kalulah kita nampak berbilang sekalipun, maka hak sah je, hak boleh tupang. Hak lain tu semua menopang belakang. Maka jikalau adalah yang lebih itu tupang bagi tiap-tiap yang lain, juga nescaya adalah yang satu itu daripada yang lain yang menopang. Jadi kalau bahasa kita nampak zat tu menopang yang lain, maka dia tu bukan zat lah sebab dia menopang yang lain. Maka tiadalah ia terkaya. Kalau gitu tak kaya lah. Kerana jikalau terkaya, nescaya berhimpunlah padanya terkaya dan menopang. Jadi kalau betul kaya, maka ada pada kaya tu dan ada orang menopang dia, nak kepada dia. Jadi terkaya tu orang pun yang lain pada dia akan menopang kepada dia. Dan iaitu mustahil kerana berhimpun pada dua yang berlawanan. Jadi hak menopang
Dengan hak kaya ni, kalau duduk pada diri, tak boleh. Katalah zat Tuhan tu terkaya. Makna dia tak perlu kepada zat yang lain. Kemudian ada juga pada zat Tuhan tu nak menopang kepada zat yang lain lah. Jadi mustahil dia kata. Sebab zat Tuhan ni dia kaya dan dia tu yang lain tu menopang pada zat tu. Sebab dia kaya. Zat tu sendiri tidak perlu kepada menopang sebab dia kaya dah. Dan ada padanya ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Jadi dia kata, dan ada padanya, yang ada pada zat tu. Ketiadaan sesuatu daripada dirinya. Jadi tak ada. Ada zat tu, ketiadaan, maknanya tak ada sesuatu daripada dirinya. Tak ada, tak serupa dengan makhluk. Tiada sesuatu daripada dirinya. Jadi, kalau ada hak lain, tak ada lah yang lain daripada dirinya tu. Yang ada dan ada padanya pada cara kaya tadi, padanya pada zat tu, dan ketiadaan sesuatu, ketiadaan mana tak ada makhluk ni daripada dirinya nak menyamai dengan Tuhannya. Demikianlah yang lebih daripada satu itu. Jadi kalaulah lebih daripada satu tu jadilah itulah. Jadi kita suka ada diri lain-lain nak menopang di zat Allah Ta'ala. Sedangkan zat ni esa lain pada zat tu, tidak ada dah zat yang lain. Je daripada tu. Dan nyata bagi yang mendengar. Bagi yang mendengar apa kita lah. Dengan napi, dengan menidak. Artinya mengaku. Orang yang berkata dengan ketiadaan dan dengan isbat. Jadi sebab itulah kita dah dengar ulama kita rakyat kita mengaku dengan zat Allah Ta'ala tu, iaitu dengan nafi dan isbat. Nafi itu ketiadaan, dengan ketiadaan itu nafi lah. Dan dengan mengiyakan makna isbat. Artinya mengakunya dengan keadaannya pada perkataan la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah tu mengandungi nafi dan isbat. Oleh mengakunya dengan bahawa Tuhan itu Allah Ta'ala esa jua. Allah tu saja Tuhannya. Tak ada lain pada Allah tu Tuhan. Lagi tu. Jadi la ilaha tu nak menapi kalu-kalu mari. Lain pada Allah tu Tuhan juga. Jadi hak itulah lawan kita. Kebanyakan kita duk mengaku orang kafir semua tu Tuhan tu. Hak tu kena tolak lah. Sebab Allah saja Tuhan yang esa jua. Lain pada Allah bukan Tuhan. Lagi tu. Tiada lain sekali-kali. Lain pada Tuhan tak ada. Ia jualah. Ia Allah tu jualah. Tuhan yang wajib. Artinya yang tentu. Mana hak betul-betul Tuhannya Allah lah. Pada pandai akal. Oleh bahawa ada baginya 20 perkara yang lagi akan datang. Maknanya akan datang, kita akan bicarlah dengan sifat-sifat Tuhan, sifat 20 ni yang dibicar secara panjang lebar. Sekarang tu lah, wallahu a'lam.